Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, mobil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, yang mana sekarang kita masuk muka surat 23. Kalamnya atau telah berkata mu'allif rahimahullah, jadi bid'ah dan fasiq. Jadi bila disebut jadi bid'ah dan fasiq, berarti ini menunjukkan kriteria yang akan disebutkan ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang itu terjerumus, bukan? Oh, atas ke mana? Oh, 4, sorry. Okey. Maaf. Sekarang nombor 4 daripada jatuh kufur bagi menurut kitab Syu'bah. Jadi nombor 4 atas muka surat 23. Yang keempat, atau didakwanya dirinya seperkataan dengan Allah Ta'ala. Iaitu apa? Apabila seseorang mendakwa dirinya kalam dia ini adalah kalam Allah. Allah ni apa yang dikata ni Allah seperkataan, dirinya seperkataan dengan Allah Ta'ala. Atau dikatanya Allah Ta'ala masuk di dalam segala rupa yang baik. Ni nama dia akidah hulul. Hulul ni apa? Dari perkataan halla, yahullu. Halla ni menempat. Yahullu itu suatu benda yang menempati. So aqidatul hulul adalah akidah yang dipegang oleh golongan Nasrani. Kerana apa? Golongan Nasrani percaya bahawa Allah SWT ini bersenyawa dengan Nabi Isa AS. Berarti dia satu. Ini aqidatul hulul. Akidah hulul jelas kufur. Kerana apa? Dia menganggap bahawa Allah ini adalah arad. Arad ni adalah sifat yang baru datang, yang mana boleh menempati pada makhluk. Ini jelas kufur. Allah Ta'ala masuk di dalam segala rupa yang baik, itu tak boleh. Kecuali dia kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu betul. Sesungguhnya Allah itu jamil. Jamil itu baik, molek, macam tu, yang menyukai perkara-perkara yang baik. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Sebab itu beberapa ulama memilih untuk melakukan atau apapun perkara yang diadakan atau diperbuat mestilah yang baik. Baju yang baik, yang cantik, yang apa misalnya, bukan mahal, maksud dia yang rapi dan lain-lain. Ini adalah tanda-tanda bahawa Allah SWT suka yang cantik. Atau dikatanya bahawasanya roh itu cahaya Allah. Jadi ada sebahagian golongan sufi, atau kita panggil mutasawwifah yang betul, dia mengklaim diri dia sufi, tapi hakikatnya tidak mengikut mazhab atau ajaran sufi yang sebenar. Dia mengatakan bahawa Nur Muhammad ini adalah bahagian daripada Nurullah, atau bahagian daripada Allah. Jadi dia ambil zat Allah contohnya, maka jadilah Nur Muhammad. Itu tak betul. Itu berarti dah mengatakan bahawa Allah SWT ini ada kesyirikan, dipanggil dengan syirik taba'id. Itu tak betul. Dan ini bukan maksud dengan Nur Muhammad yang difahami oleh sufi yang betul. Kerana dalam Al-Quran memang ada menyebutkan bahawa Allah SWT menghantarkan kepada kamu nurun min indih. Nur, iaitu Allah memberi petunjuk kepada kita, dan petunjuk nur tersebut adalah Muhammad. Tapi bukanlah dalam erti diambil bahagian daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak betul.
Jadi kena faham perbezaannya. Dan dari situlah mereka mengatakan roh itu cahaya Allah. Roh itu cahaya Allah, itu tak betul. Apabila berhubung cahaya, jadi berkata kedua-duanya. Sebab menurut pemahaman golongan Nasrani, jadi dia ada, kita panggil dalam konteks ilmu kalam ni, kalau dikaji akidah Trinity yang dibawa oleh Nasrani, bahawa kalam Nabi Isa alaihi salam dianggap sebagai firman Allah. Maksud dia Allah yang sedang berbicara. Dalam erti hulul tadi. Ini kan kita panggil ada nasud. Kan ada nasud. Nasud ini adalah dalam bahasa Arab, diambil dari perkataan nasud ini menunjukkan bahawa menurut kepercayaan golongan Kristian bahawa Nabi Isa alaihissalam disebabkan anak Tuhan kerana zat dia adalah hulul dengan Allah dan kalam yang keluar itu adalah kalam Allah. Berbeza dengan akidah Islam yang sebenar bahawa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Dia bukan lidah dia ni lidah Allah, bukan. Maksud lidah Allah ni adalah dia menyampaikan, itu maksudnya. Jadi dia hanya mentalkinkan apa yang Jibril telah sampaikan kepadanya. Maksud dia kalam Allah dibawa oleh malaikat Jibril dan dikhabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW membacakannya, iaitu Al-Quranul Karim. Kalam Allah ni qadim, sedangkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu ibarat bagi kalam Allah yang qadim. Tapi kita tak boleh katalah ini Quran makhluk, sebab nanti takut akan muncul sangkaan bahawa kalam Allah sifat ma'ani yang qadim itu adalah makhluk. Dan ini yang menjadi pertikaian antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan golongan Mu'tazilah, sampai Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, dipanggil mihnah ataupun ujian tentang khalqil Quran, tentang apakah Quran itu makhluk atau qadim. Lalu dia kata apa? Atau diiktikadkannya bahawa segala sifat dirinya dengan dekatnya oleh sifat Allah, berarti sifat diri dia dengan sifat Allah ini sama. Itu tak betul lah. Mana ada sifat manusia ini sama dengan sifat Allah? Tidak. Atau dekat ni maksud dia apa yang dia punya sifat ini adalah satu atau hampir menghampiri sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah belajar bahawa tauhid atau wahdaniyatullah Subhanahu wa Ta'ala menafikan 3 kam. Dipanggil kam muttasil munfasil fi dzat, kam muttasil wal munfasil fi sifat, kam muttasil wa munfasil fil af'al. Jadi yang kedua, menafikan kam adalah multiple-nya fi sifat, pada sifat Allah dalam hal muttasil dan munfasil. Munfasil yang tercantum, muttasil yang tercantum, munfasil yang terpisah. Contoh dia, kita mengatakan bahawa sifat-sifat Allah ini esa. Dari segi apa? Contoh kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, hayat satu dan lain-lain. Itu satu, bukan 2. Ini muttasil. Tapi mahal syahid di sini menafikan kam munfasil fi sifat, yaitu mengesakan sifat Allah dari segi tidak ada benda yang terpisah daripada zat Allah ini, yaitu daripada sekalian makhluk yang mana sifatnya sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada makhluk di alam ini yang memiliki kudrah seperti kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk di dalam alam ini yang memiliki sama seperti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini yang memiliki ilmu seperti ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau diiktikadkannya Allah Ta'ala memberi dia makan dan minum dan Allah menggugurkan daripadanya pada membezakan antara halal dan haram. Dia iktikad bahawa
Allah lah yang memberi makan dan minum. Memang betul, Allah yang memberi makan dan minum. Maksud yang memberi rezeki kepada kita. Oleh sebab Allah yang memberi rezeki, maka apa pun yang Allah beri itu adalah halal. Tak mungkinlah yang Allah memberi rezeki ni rezeki yang haram. Akhirnya dia menghalalkan perkara yang ma huwa ma'lum bin din bid darurah, itu haram. Misalnya khamr. Dia kata, saya minum khamr kenapa? Kerana Allah bagi saya rezeki khamr. Saya makanlah, saya minumlah. Sebab apa? Sebab ini datang daripada Allah. Rezeki jangan ditolak. Nampak tu? Dan itu terjadi macam-macam manusia pada dunia, di dunia ni kalau dah buat dosa, lepas tu nak menjustify dosa dia, dianggap dosa dia itu bukan dosa. Ada pengumuman kereta WC2207S tolong alihkan kereta, halang kereta jamaah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan. Jadi itu contohnya. Ini termasuk golongan-golongan yang apa? Yang menghalalkan yang haram. Yang jelas haram lah. Bukan benda yang khilaf. Ini kita kena faham. Kalau khilaf ulama terjadi khilaf tentang suatu perkara, apakah halal atau haram, lepas tu kita haramkan, ada ulama menghalalkan, ini nama dia khilaf. Kalau khilaf ni kita kena apa? Agree to disagree. Jadi perkara ini tidak menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kekufuran, kerana dia bukan yang diharamkan secara ma huwa ma'lum minad-din bid darurah. Kecuali khilaf tersebut bukan khilaf mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar ini apa? Contoh dia, ulama sepakat bahawa khamr ini haram. Datang fulan ini, dia buat teori baru, dia kata khamr ini haram tapi arak tak haram. Kenapa? Nama dia lain. Ini arak, ini khamr. Allah Rasul mengharamkan khamr, tidak mengharamkan arak. Ini nama dia khilaf yang tidak mu'tabar. Kerana apa? Dia tak tengok nama arak ke wine ke apa, itu adalah perbezaan bahasa. Hakikatnya apabila dikembalikan kepada definisi yang asal, apakah khamr? Khamr ini adalah muskirun, kan, perkara yang menyebabkan mabuk. Maka arak tersebut jadi haram lah. Tak kisahlah nama dia, kita nak rubah nama macam mana, haram tetap haram. Ini boleh faham? Ini nama dia khilaf bukan mu'tabar. Kalau khilaf bukan mu'tabar, maka tidak boleh kita anggap agree to disagree. Dia tetap menjadi haram atau menjadi hukum yang telah dimahwa ma'lum minad-din bid darurah. Okey. Lalu dia sebut lagi yang ke-9, atau didakwanya bahawasanya dirinya sampai kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang lain daripada ubudiyah. Maksudnya ada orang mengaku bahawa dia usul tu sampai kepada Allah. Maksud sampai kepada Allah itu apa? Iaitu dia boleh mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan dengan cara ubudiyah. Ubudiyah maksud dia umum. Ubudiyah ni maksud dia apa? Beribadah dengan makna umum. Contoh dia, ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salat. Ini ubudiyah. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah yang banyak. Harta dia bagi banyak-banyak. Ini termasuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ustaz, dia bukannya solat. Tak semestinya dengan solat. Yang penting ubudiyah. Yang datang fulan ni, dia buat apa? Kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melakukan hubungan seksual. Kan ada agama golongan Yunani bahawa hubungan seksual ini salah satu bentuk taqarrub. Maksud taqarrub ni mendekatkan diri kepada Allah. Maksud dia apa? Maksud dia bukan kita anggap bahawa ibadah suami isteri berhubungan itu adalah ibadah, itu bab lain. Tapi yang saya kata ini, dia boleh usul kepada Allah dengan melakukan hubungan seksual, lebih-lebih lagi zina dan lain-lain. Seperti beberapa orang-orang yang menggunakan nama agama untuk
apa? Yalah, meraih keuntungan duniawi, seperti guru, ada guru dengan murid, lepas tu diajaklah murid dia itu untuk berhubungan yang haram seperti perkara tersebut, yang akhirnya kononnya kalau tidur dengan saya nanti boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jelas-jelas perkara yang disepakati, yang diharamkan, bukan lagi sesat, boleh menyebabkan kufur. Boleh menyebabkan kufur kalau sampai dia menganggap seperti yang disebut ini. Dia anggap inilah cara boleh usul. Boleh usul dan melanggar ma huwa ma'lum min ad-din bidarurah, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan. Jadi kita kena faham, kita kena ada akidah dan juga syariat yang kuat supaya kita tak tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai syekh tapi bukan syekh. Ini yang kita kena faham lah. Kita kena faham. Jadi ilmu tariqah, ilmu tasawuf dan tarikat ini bukan ilmu yang sesat. Ini adalah bahagian daripada Islam. Akan tapi macam saya sebut, dia dirosakkan kadang-kadang dari unsur dalaman, iaitu orang yang mengaku sebagai tasawuf tapi hakikatnya tidak tasawuf. So macam mana kita nak tahu dia itu muktabar atau tidak orang tersebut? Pertama sekali, apa yang dia buat dan dia lakukan mesti ikut syariat. Ini kunci dia, ikut syariat. Dan kita dah tahu syariat yang jelas, hukum makan mana yang haram, mana yang halal. Saya yakin tuan-tuan puan-puan tahu. Cuma mungkin daqaiqul masail, daqaiqul masail ni benda-benda yang mendalam, itu kita tak tahulah. Contoh benda mendalam ni, okey, produk bank ni halal ke tak haram, halal ke haram, misalnya dia. Itu mungkin orang layman ni tak tahu. Hibah amanah atau apa saya tak pernah dengar, Ustaz. Wasiat wajibah atau apa saya tak pernah dengar, Ustaz. Qardu hasan, nak sebut qardu pun macam tak, nak sebut pun susah. Contoh dia. Itu bab lain, itu benda daqaiq. Tapi kalaulah ada orang sampai buat perkara sumbang kepada murid dia sendiri yang tak halal, ini jelas logik manusia jelas salah. Jangan pula tertipu. Ini nak kasyaf, buat macam tu. Nauzubillah min zalik. Jadi pertama kena ikut syariat. Yang kedua, dia mesti tidak ada unsur-unsur duniawi. Dia bukan kena bagi banyak duit kat saya, nak berzikir kena bayar dulu, tak ada. Lainlah, kita berzikir sama-sama, lepas tu dibuka tabung, itu bab lain. Buka tabung ni sedekah, itu tak ada masalah. Tapi ini syarat dia kena bayar. Ini ada unsur duniawi. Unsur duniawi ini boleh menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kesesatan. Ini dalam kitab tasawuf dia dah sebut. Adab, ada adab murid, ada adab guru. Ada guru yang kalau naik kereta Honda tak nak naik, kena naik Mercedes sahaja. Kalau Honda tak nak, itu kita tak bolehlah kata terus sesat. Tapi itu tanda-tanda guru yang mungkin la yuflih, yang tidak sepatutnya. Dia tidak sepatutnya melakukan seperti itu. Sebab seorang guru syekh dalam tasawuf, dia kena justru ada zuhud dia. Tapi berbezalah dengan contoh dia syekh yang terkenal yang besar, Syekhul Azhar misalnya dia. Maka kita datang dengan, takkan kita nak jemput dengan Honda kot, kita jemput dengan Mercedes lah. Ini Syekhul Azhar, dia datang-datang, dia tak fikir. Ada tamu, ada orang datang, dia sebagai tamu, dia diikramkan, maka dia naik. Kita tak boleh tuduh syekh ni suka duniawi saja ni. Itu tak boleh lah macam tu. Ini bukan dia dimuliakan. Misalnya dia. So kita kena faham beza dia. Jadi kalau kita sebagai murid, tok guru ni kita kena muliakan. Kita ada harta, takkan kita nak bagi yang murah, kita bagi yang mahal untuk memuliakan dia, itu tak ada masalah. Yang penting jangan nanti saya tak nak naik kalau tak ada Mercedes. Itu yang tak boleh misalnya. Ini disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Dan termasuk syarat yang paling utama, dia diakui oleh ulama yang lain. Maksudnya apa? Ada ulama-ulama lain yang hidup sezaman dengan dia, yang kenal dia, dah melihat dia dan anggap bahawa dia ini seorang yang soleh. Bukan ulama yang baru tahu atau baca buku je. Dia tak. Ini yang dah hidup, dah pernah bersama dia, mengrecognize dia, menganggap dia ini orang yang soleh. Kerana apa? Tasawuf ini adalah amal. Jadi kalaulah dia, contoh dia,
Ada satu syekh ni dah hidup bersama bertahun-tahun di satu bandar atau belajar bersama-sama bertahun-tahun. Dia tahu bahawa syekh ni memang kalau solat tahajud tu 50 rakaat setiap malam. Solat sunat tak pernah tinggal. Semua benda sunat dia buat. Selagi ada yang sunat dia akan buat. Dengan bersiwaknya, dengan apa, semua dia buat. Maka dia tahu ini orang yang betul-betul bukan hanya berbicara tentang tasawuf, tapi betul-betul buat perkara-perkara tasawuf. Maka dia syahadakan bahawa si fulan ini adalah seorang yang soleh, abid, zahid yang soleh. Maka ini muktabar. Contoh dia apa? Contoh dia seperti Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama di zamannya mensyahadahkan bahawa dia ini seorang hamba yang soleh, dan juga mereka sepakat dia ini seorang wali Allah. Ini misalnya ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Contoh lain adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Ada kisah di dalam kitab Lataiful Minan karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar yang kita kenal dipanggil dengan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Awalnya mengingkari tasawuf kerana olah daripada orang-orang awam yang tak faham tasawuf tapi buat benda-benda pelik. Lalu ketika dia bertemu dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dia merubah pemikiran dia merubah pandangan dia, dan menganggap bahawa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dan tasawuf secara keseluruhan dia adalah baik dan bagus. Dan dia mengikuti ajaran atau dipanggil dengan Thariqah Syadziliyah, seperti yang dilakukan atau diikuti oleh Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqini, dan diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, disebutkan perkara tersebut. Ini baru betul. Jangan tiba-tiba ada orang bahasa Arab tak reti, ilmu nahwu sorof tak reti, hukum hakam tak reti, tiba-tiba cakap hal tasawuf, padahal yang dia bawa penuh dengan kesesatan. Pakai serban cantik, pakai serban besar, pakai jubah besar, panjang, tapi bila ada hukum hakam dengan Arab, dia langsung tak tahu, tak faham. Lepas tu dia dah mula cakap benda pelik-pelik, lepas tu mengkafirkan orang selain dia. Ini adalah perkara yang bahaya dan sesat lagi menyesatkan. Yang ke-10, atau didakwanya dirinya sampai kepada martabat gugur taklif syarak daripadanya. Sampai ada yang menganggap bahawa diri dia sampai kepada martabat gugur taklif syarak. Ini macam mana? Ada orang kata kalau dah tinggi jadi wali, maka dia itu dah tak wajib baginya solat, tak wajib baginya hukum hakam tu dah tak wajib, atau tidak ada yang haram bagi dia dah. Sebab apa? Dia dah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batil. Tidak ada ulama tasawuf yang kata macam itu. Ulama tasawuf tak pernah kata macam itu. Ulama tasawuf menganggap bahawa hukum syariat ini berlaku sepanjang zaman, selagi belum ditiupnya sangkakala. Ini ulama tasawuf yang sebenar. Dalam tasawuf justru memperbanyak ibadah, bukan malas tak nak solat. Itu tanda kita nak tahu tasawuf betul kan tak betul. Tengoklah ibadah ni. Kalau dia ibadah sunat dia banyak, itu tasawuf betul. Kalau dia solat sunat tak pernah wajib pun lubang-lubang lagi lah, itu bukan tasawuf, tuan-tuan. Ini contoh. So kita kadar kita apa? Kita tengok tu. Kita tengok kadar tu. Tapi jangan tengok orang yang mengaku tasawuf tapi bukan tasawuf. Maksud dia itu tak tahu tasawuf, orang yang baru masuk Islam ke, atau itu janganlah. Itu bukan tolak ukur. Orang awam yang jahil kita, itu bukan tolak ukur. Kita tengok syekh dia, itu yang penting. Sebab thariqah adalah tergantung pada mursyid. Kerana apa? Thariqah ini adalah ibarat persambungan suhbah. Persambungan suhbah daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana talian itu, silsilah itu sambung menyambung sampailah kepada pelopor. Thariqah tersebut dipanggil dengan contohnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqah Qadiriyah, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Thariqah Syadziliyah, dan lain-lain.
Dan nanti diterus lagi sampailah kepada mursyid yang hidup pada hari ini. Maka sohbah tersebut memperbanyak ibadah, bukan justru sedikitnya ibadah, bukan justru menggugurkan perkara yang wajib. Lalu Ustaz, para wali bukan dijaga oleh Allah ke? Betul, tapi bahasa dia bukan maksum. Maksum ni maksud dia tak kena dosa lah. Yang dimaksudkan dengan para wali ini mahfuz. Mahfuz ni apa? Ketika dia berbuat dosa, dia terus ingat. Allah ingatkan dia, ini dosa, dia terus bertaubat. Ini betul. Ada wali, ini seorang wali, kalau dia buat dosa, dia bukan maksum. Maksudnya dia boleh berbuat dosa. Dan kalau dia buat dosa, dia terus ingat Allah bahawa ini dosa, dan dia menjauhi perkara tersebut. Contoh dia, tuan-tuan, solat tahajud tak pernah tinggal. Sekali tertinggal, satu malam tu tertinggal, bangun-bangun ni rasa, kenapa aku tak bangun tahajud? Betul ke tak? Rasa macam kenapa ni? Bertahun-tahun tak pernah tinggal tahajud, kali ni tertinggal tahajud, marah pada diri sendiri. Lepas besok buat tahajud lagi. Alhamdulillah, buat tahajud. Tapi ada orang juga tak pernah tinggal tahajud, tertinggal tahajud, menyesal. Besok cuba nak bangun tahajud, tak terbangun tahajud, menyesal juga. Lepas 4 hari dah lupa dah. Tak buat tahajud dah. Sampai setahun, masuk Ramadan balik baru nak buat tahajud balik. Ini contoh dia. Itu boleh nampak kan contoh dia. Jadi samalah. Para wali ini dia mahfuz, bukan maksum. Itu maksudnya. Maka ia jadi kafir dengan yang tersebut itu. Itu yang saya kata, boleh jatuh kufur dengan perkara ini. Sikit lagi. Jadi bid'ah dan fasik. Apa yang dimaksud bid'ah? Bid'ah ini adalah bid'ah dalam hal akidah. Bid'ah dalam hal akidah, tapi tidak menyebabkan seorang itu kufur. Maksud dia sesat lah. Dia akan membawa kepada sesat. Dan fasik, fasiknya apa? Lawan daripada perkara yang baik. Ini fasik. Maksud dia orang yang berbuat dosa, ini orang fasik. Banyak berbuat dosa, sentiasa berbuat dosa, fasik. Okey, itu maksud dia. Berarti apa? Bahagian ini tidak menyebabkan seorang itu gugurnya iman, cuma dia sesat dan buat banyak dosa. Macam itulah lebih kurang. Jadi ulama, saya dah warn kepada tuan-tuan bahawa ulama mengingatkan kepada kita jangan kita mudah mengkafirkan orang. Kalau tuan-tuan ni justru bukan jangan mudah, tak boleh mengkafirkan orang, kecuali yang jelas-jelas kafir lah, seperti Nasrani dan lain-lain, dan mereka pun tak mengakui mereka Islam. Maka kita jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, melainkan mahkamah yang mengkafirkan. Maksud mahkamah yang menjatuhkan hukuman tersebut. Itu kita kena faham. Tapi ulama menyebutkan beberapa golongan-golongan yang sesat yang wajib kita tahu dan kita jauhi. Cuma kita sebagai umat Islam, orang awam terutamanya, jangan juga mudah memfasikkan orang, mudah membida'ahkan orang, pun kena hati-hati. Kecuali di kalangan ulama. Ini bukan tugas mahkamah, tapi ia merupakan tugas ulama, terutamanya mufti dan para ulama. Dia boleh tahu mana yang sesat, mana yang tidak, untuk menyampaikan mesej kepada orang awam agar menjauhi golongan atau perkara tersebut. Yang pertama, tetapi jika didakwanya dirinya sampai kepada martabat yang ia suci daripada diperhambakan oleh nafsunya, dan ia merdeka daripadanya, dan tiada diiktikadkannya gugur taklif syarak daripadanya, maka orang itu tiada jadi kafir, tetapi ia jadi bid'ah fasiq lagi tafarrud. Tafarrud itu apa? Iaitu bersendirian di dalam melakukan perkara bid'ah. Jadi ada orang kata, saya ni dah sampai martabat yang tahir, yang suci, holy. Jadi kamu ni kena hormat saya. Engkau dah halalkan perkara yang haram? Tak, syarak masih syarak. Dia kata macam tu.
Cuma saya ni dah bebas dari nafsu saya. Saya ni makom yang tinggi. Orang yang kata macam tu, tanda dia adalah bukan orang yang macam tu. Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata, barang siapa berkata dia itu tawaduk, sesungguhnya dia bukanlah termasuk orang yang bertawaduk. Maksudnya ada orang kata, saya ni tawaduk saya ni. Saya ni orang yang mutawaduk. Itu tandanya dia bukan orang yang mutawaduk. Ini Imam Ibn Athaillah Sakandari kata ni. Jadi seorang yang soleh, yang tawaduk, dia justru perlakuan dia yang tawaduk. Dia tak mengaku diri dia tawaduk. Apatah lagi kalau ada orang sampai pada derajat yang tinggi. Kalau di sisi Allah ni, para awliya ni ada stages dia. Kalau dalam Imam Suyuti dia ada karang kitab khusus tentang khabar dal fi isbatil awliya'i minal abdali wan nuqaba'i wan nujaba'i wal autad. Lebih kurang macam tu kitab dia, nama dia. Dalam kitab Hawilul Fatawa 2 jilid. So dia bagi hadis-hadis, bukti hadis-hadis dan kalam ulama dan riwayat athar daripada para sahabat tentang wujudnya derajat-derajat para wali. Yang tertinggi dipanggil kutubul aqtab, lalu kutub, lepas tu para autad, ada abdal, ada mujaba dan lain-lain. Dia macam piramid. Dia explain tu dalam hadis-hadis tersebut. Jadi ada orang mungkin yang sampai pada derajat tersebut, kan, para wali yang kutub atau kutubul aqtab, dia justru takkan mengakui diri dia tu wali. Dia justru menjauhi orang. Dia akan apa? Dia akan kalau kita panggil bahasa Melayu, dia suluk duduk sendiri, jaga diri, jaga hati, sebab tak nak hati dia tu ternoda. Ini baru derajat yang tinggi. Tapi kalau datang orang kata, saya ni wali yang paling tinggi dari sekalian wali, itu tak betul. Contoh dia, itu nampaklah dia takabur. Takabur ini menafikan sifat kesolehan. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu seorang itu wali melainkan wali. Ini contoh. Kecuali disyahadahkan oleh orang lain. Orang lain menyaksikan bahawa dia ini wali. Itu bab lain lah, tuan-tuan. Orang lain yang menyatakan dia ini wali. Maksudnya orang lain itu para ulama-ulama yang lain yang soleh lain mengiktiraf dia ini seorang wali. Itu bab lain. Okey. Jadi kalau seperti ini jelas dia itu adalah bid'ah lagi fasik. Okey, yang terakhir. Dan demikian lagi jadi bid'ah orang yang berkata bahawa Allah Ta'ala mengilhamkan baginya pada pekerjaan agama Islam, tiada berkehendak lagi kepada ilmu dan ulama. Tetapi jika diiktikadkannya bahawa Allah Ta'ala mengilhamkan baginya pada pekerjaan agama, barang agama yang lain daripada Islam, atau diiktikadkannya dirinya dengan yang demikian itu sampai kepada martabat nubuwah, maka ia jadi kafir dengan tiada syak lagi. Jadi termasuk yang menyebabkan kesesatan adalah orang menganggap bahawa Allah SWT mengilhamkan dia pekerjaan agama Islam yang dia tidak lagi perlu kepada ilmu dan ulama. Kalau hanya ilham, contoh dia Allah SWT bukakan kasyaf baginya, dan ini tak ada masalah. Contoh dia kasyaf untuk dia perbanyak solat. Ada orang pengalaman hidup dia banyak dosa, dia cuba untuk taubat, dia pergi ke Madinah Munawwarah, lepas tu dia melakukan solat tak berhenti, tiba-tiba dia mimpi. Contoh dia mimpi Rasulullah SAW datang khabarkan kepada dia bahawa engkau adalah hamba yang soleh, teruskan istiqamah dalam ibadah kau dan perbanyakkan lagi ibadah kau. Dia mimpi dalam mimpi dia, maka mimpinya itu betul, sebab dia suruh ajak untuk kebaikan. Dia ajak kebaikan apa? Untuk memperbanyak ibadah, pengalaman bagi diri dia. Ini kita panggil Allah memberi dia ilham. Ilham untuk perbanyak ilmu, memperbanyak mengaji dengan ulama misalnya. Itu tak ada masalah. Itu sabit. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, iaitu kalau ada di kalangan hamba, iaitu umatmu, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, umatku iaitu umat Nabi Muhammad,
yang mana dia itu dimuhaddatsuna. Hadis tu muhaddatsuna, muhaddatsu itu yang ditahdiskan, yang dikhabarkan, maksudnya yang diilhamkan, yang dibukakan kasyaf oleh Allah. Fa'amaru, maka orang dia adalah Umar. Rasul sabda itu adalah Umar. Dan memang terbukti Sayyidina Umar ni ada beberapa karamah dia. Misalnya dia, kita tahu dalam sabit dalam hadis yang sahih, karamah melihat Sariyah waktu perang, al-jabal ya Sariyah al-jabal. Ini misalnya. Jadi ada muhaddatsuna tu ada hadisnya. Tapi bukan dalam kadar apa. Ulama menyebutkan, Imam Ibn Hajar Asqalani dia kata apa? Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan ilham. Itu saja. Kalau dia melanggar aturan agama, tak nak ilmu, tak nak ulama, itu bukan Islam. Ini bukan ilham, maksudnya bukan Islam. Itu bukan ilham. Justru itu pengelabuan. Jadi cara kita tengok apa? Ikut syariat ke tidak? Ini jadi dia salah, sesatlah, fasadlah kalau dia kata macam tu. Tetapi jika diiktikadkannya sampai pada derajat selain agama Islam, contoh dia apa? Agama Buddha tu betul. Atau contoh dia mengatakan Bahaism, kan? Bahai itu kan asal usul dia Islam, lepas tu dicampur dengan agama lain, akhirnya rusak. Ini juga jelas-jelas boleh menyebabkan kekufuran. Atau seperti dia menganggap sampai wahyu. Kalau wahyu tu apa? Wahyu itu adalah revelation. Itu bahasa Inggeris revelation ni. So kalau revelation ni diberikan kepada dia wahyu, maka dia akan jadi nabi. Dan kita dah tahu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sampai mengaku derajatnya derajat kenabian, nubuah, maka dia boleh jatuh di dalam lembah kekufuran. Ini yang disebut oleh Imam atau Syekh Arsyad Al-Banjari. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada minggu hadapan. Nombor 3, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.